Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Dr. Razwan, semoga sentiasa berazan dan keluarga dijauhkan daripada COVID. Jadi hari ini kami dari kumpulan 15 ingin membentangkan tentang sejarah jam matahari dan kegunaannya. Kumpulan kami terdiri daripada 4 orang ahli, iaitu yang pertama Nur Muizzuddin bin Razali, yang kedua Muhammad Zulfikar bin Hairul Fuad, saya sendiri, dan yang ketiga Syafiq Kemal bin Syamsuddin, dan yang keempat Muhammad Syamim Riaz bin Nur Muhammad. Jadi tanpa membuang masa, saya akan meneruskan pembentangan saya. Okey, jadi pengenalan ataupun sejarah tentang jam matahari. Jadi jam merupakan antara ciptaan manusia yang terhebat pernah direka. Fungsi jam adalah untuk membantu manusia untuk mengira waktu. Tapi pada zaman ini, peningkatan dalam teknologi telah menghasilkan jam yang sangat canggih iaitu dalam berbentuk digital. Pada zaman dahulu, mereka hanya menggunakan matahari untuk menentukan waktu. Kerana pada itu teknologi adalah sangat tidak canggih. Jam matahari paling awal yang dicipta adalah jam bayangan, iaitu pada 1500 Masihi dari kuno astronomi Mesir dan astronomi Babylon. Jadi terdapat 3 cara untuk mengira waktu. Yang pertama, tongkat diletakkan di pasir atau paku di papan. Yang kedua, meletakkan penanda di pinggir bayang dan menggariskan bayang-bayang tersebut. Jadi dengan 3 cara ini, orang zaman dahulu dapat mengira waktu menggunakan matahari. Sekian daripada saya, terima kasih. Assalamualaikum. Saya Syafiq Kemal bin Syamsuddin. Saya akan menerangkan tentang objektif kajian. Objektif kajian untuk tajuk jam matahari ini adalah untuk mengkaji tentang sejarah jam matahari pada zaman dahulu dan latar belakang jam matahari. Di dalam kajian ini kami ingin mengkaji tentang bagaimana terciptanya sebuah jam matahari. Objektif yang kedua adalah untuk mengenal pasti sejauh mana kegunaan jam matahari dalam aplikasi kehidupan. Di dalam kajian ini kami fokuskan untuk mencari bagaimana jam matahari digunakan di dalam kehidupan seharian. Dan objektif yang terakhir adalah untuk mengkaji konsep bagaimana jam matahari digunakan secara asas. Di dalam kajian ini kami akan mengkaji tentang bagaimana jam matahari digunakan untuk menentukan waktu berdasarkan matahari. Okay, Assalamualaikum. Saya Syamim daripada kumpulan 15. Kami diberi tajuk sejarah jam matahari dan kegunaannya. Okay, so saya diberi tanggungjawab untuk bahagian metodologi. So saya akan bentang sedikit sebanyak tentang metodologi. Okay, metodologi ni untuk pada assignment ni kami menggunakan kajian secara khususnya menggunakan kaedah penyelidikan kualitatif. Okey, bagi mendapatkan objektif kajian tentang sejarah jam matahari ni. So, kualitatif ni macam mana? Kami menggunakan kaedah pengumpulan data dan penganalisisan data. So, kami cari data tu kumpul mengenai jam matahari dan kegunaannya serta menganalisis data tersebut untuk dimasukkan dalam kami punya report. So, apa yang kami dapat semua melalui kajian metodologi ni, kami dapat mengumpul data daripada sumber yang mana? Sumber yang kami gunakan adalah artikel, jurnal, pembentangan kertas kerja, buku-buku serta laman sesawang. Kebanyakannya kami mengambil daripada laman sesawang lah. Sebab sekarang ni semua online. So kalau daripada Google tu semua kita boleh dapatkan info-info tentang sejarah jam matahari tu. Just kita Google dan dapat info-info tentang mengenai tajuk yang kami pilih ni.
So, dapatan kajian untuk tajuk ni, jam matahari ni, kami dapat bawa pada tahun 1840-an, jam matahari telah diperlihatkan dan dipergunakan pada zaman pemerintahan dulu. Terutamanya mereka menggunakan jam matahari ni untuk perdagangan, kerana untuk mengetahui waktu pada masa tersebut. Seterusnya, pada kira-kira 700 tahun sebelum Masihi, perjanjian lama menggambarkan jam matahari, iaitu diberi panggilan Ahaz yang disebutkan dalam Yesaya 38:8. Raja-raja, mungkin kisah paling awal mengenai jam matahari yang terdapat di mana sahaja dalam sejarah, yang mungkin reka bentuk Mesir atau Babylon. Okey, pada awal 1800-an, 1800 zaman dulu, jam mekanikal ni dah wujud dah time tu. Jam mekanikal ni dia lebih tepat dan lagi murah daripada jam matahari untuk dijadikan sebagai pilihan masa. So pada masa tu jam mekanikal yang lebih dititik beratkan. Maka selepas pada zaman tu, jam matahari dia tak digunakan, tapi ia tetap dibina, tetap dibuat. Tapi apa fungsinya? Dijadikan sebagai hiasan pada bangunan, monumen dan tempat-tempat awam, sebagai tanda sejarah tentang wujudnya dulu penggunaan jam matahari ni sebelum lahirnya tercetusnya jam mekanikal. Okey, kesimpulannya, jam matahari sekarang ni tetap wujud kerana ia dijadikan sebagai hiasan. Namun orang tidak menggunakannya, kita tidak menggunakannya sebagai untuk dijadikan rujukan masa kerana ia tidak tepat berbanding pada jam mekanikal. So sekarang ini masih wujud, jadi ia menjadi satu titik sejarah. Jam matahari ini menjadi satu aset sejarah kepada tamadun dunia. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Zudan Mirazali ingin menceritakan tentang sejarah jam matahari dan kesannya. Dalam sejarah jam matahari, orang Islam yang pertama menghasilkan jam matahari adalah Abu Al-Hasan Tabi bin Qurrah bin Marwan Al-Sabi Al-Harani. Beliau menggunakan sinar matahari untuk mengetahui perbezaan waktu dan dapat menentukan waktu-waktu solat bagi umat Islam. Jam matahari tersebut dipercayai telah diperkenalkan ke Yunani oleh Anaximander Miletus. Seterusnya, pada abad ke-13, Abu Ali Al-Hasan Al-Maraqushi mengenal penggunaan jam tangan yang melengkung khas untuk menghasilkan satuan masa yang sama ukurannya. Seterusnya, idea menggunakan jam tangan jangka masa yang sama sepanjang tahun adalah inovasi Abu Al-Hasan Ibnul Al-Shatib pada tahun 1371. Ia berdasarkan perkembangan sebelumnya ditrigonometri oleh Muhammad Ibn Jabir Al-Harrani Al-Battani. Seterusnya, saya ingin menceritakan tentang kesan-kesan jam matahari. Terdapat dua kesan, iaitu kesan kebaikan dan kesan keburukan. Pada kesan kebaikan, jam matahari dapat menentukan masa waktu solat bagi Islam dan menentukan masa untuk menuai bagi orang yang mencucuk tanam. Selain itu, ia merupakan pelajaran yang paling merasa alam kerana ia menggunakan matahari sebagai panduannya. Seterusnya, ia mempunyai ciri-ciri nilai etika dasar ini kerana terdapat banyak bentuk jam matahari yang direkakan dan direka sepanjang zaman. Ya, seterusnya, ia tidak melibatkan apa-apa bahan pencemaran dan tidak perlu membuat penyelenggaraan. Tetapi, terdapat banyak kesan keburukan dan terhadap jam matahari. Antaranya, jam matahari tersebut dapat digunakan pada waktu siang dan memerlukan kemahiran membaca atau menentukan waktu. Kadang-kadang jam tersebut mendapat bacaan ralat dan banyak jenis jam matahari yang direka dapat bacaan yang berbeza. Sekian, terima kasih. Kesimpulan yang boleh dibuat dalam kajian ini adalah kami dapat mengumpul maklumat dan latar belakang tentang jam matahari. Dalam kajian ini, kami mendapati bahawa jam matahari merupakan sebuah peralatan yang digunakan
untuk menentukan waktu berdasarkan matahari. Selain daripada itu, penggunaan jam matahari dalam kehidupan seharian juga dapat dikaji. Seperti yang diketahui, jam matahari digunakan untuk menentukan waktu berdasarkan matahari. Namun, penggunaan jam matahari hanya efektif apabila adanya matahari, kerana ia memerlukan cahaya daripada matahari untuk berfungsi dan tidak berguna pada waktu malam. Pembuatan jam matahari secara umumnya adalah untuk memanfaatkan bayang yang menimpa permukaan rata yang ditandakan dengan jam-jam dalam satu hari. Selari dengan perubahan pada kedudukan matahari, waktu yang ditunjukkan oleh bayangan tersebut turut berubah. Akhir sekali, konsep bagaimana jam matahari digunakan secara asas dapat dikaji setelah mengkaji latar belakang dan mempelajari cara menggunakan jam matahari dalam kehidupan seharian. Sekian, terima kasih.